Okay, Assalamualaikum saja. Hari ini kita masih lagi masuk bab 8 biodiversity. Okay, semalam kita dah belajar kan. Okay, saja dah belajar semalam macam mana kita nak buat pengecaman, pengkelasan dan akhir sekali penamaan. Okay, hari ini kita nak tengok macam mana dia kelaskan dan macam mana dia namakan. Okay, ada beberapa kaedah. Kaedah yang pertama, hierarki taksonomi. Hierarki taksonomi, dia merupakan sistem hierarki yang digunakan. Sistem hierarki yang digunakan dalam taksonomi ialah hierarki linear. Okay. Sistem hierarki linear ini dia mengkelaskan organisma mengikut hierarki bermula daripada yang khusus iaitu spesies hingga ke yang paling umum iaitu domain. Okay. Khusus, spesies, umum, domain. Boleh bezalah. Khusus tu dia terlalu spesifik lah. Domain tu, umum tu dia general. Okay, peringkat hierarki mengikut urutan adalah yang pertama domain, alam, filem, kelas, order, family, genus dan juga spesies. Okay. Domain. Nak tengok domain. Tadi dia cakap domain adalah yang paling umum kan? Dia merupakan peringkat taksonomi organisma yang tertinggi dalam sistem hierarki pengkelasan biologi. Hierarki, bila kita sebut hierarki tu dia ada level lah, level. Okey, domain yang paling tinggi. Okey, setiap alam dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil yang kita panggil filem. Okey, filem pula mempunyai ciri yang sepunya yang tertentu. Ciri-ciri sepunya ni ciri yang sama. Organisma dalam sesuatu filem adalah berbeza dengan organisma dalam filem yang lain. Okey. Punya dia dalam filem tu sahaja. Filem lain tak boleh. Filem pula dibahagikan kepada kelas. Kelas dibahagikan kepada order. Order pula dibahagikan kepada family. Family ya. Tengok betul-betul ejaan dia ya. Family pula dibahagikan kepada genus dan genus dibahagikan kepada spesies. Okay, spesies pula merupakan kumpulan yang paling kecil dalam pengkelasan organisma. Dia paling kecil, paling khusus, paling spesifik. Okay. Organisma dalam spesies yang sama dapat saling membiak dan menghasilkan keturunan yang subur. Maksudnya spesies manusia dengan spesies manusia, spesies monyet dengan spesies monyet. Walau nanti cikgu akan terangkan. Urutan dalam sistem pengkelasan organisma inilah yang kita panggil hierarki taksonomi. Okey, bila tunjuk gambar rajah macam ni, cikgu rasa mungkin pelajar lebih jelas lah. Okey, kat sini dia kata domain. Tadi kan kami sebut domain. Okey, kemudian domain. Okey, domain yang dibagi contoh kat sini dalam buku teks ya. Yang ini adalah domain eukarya. Domain eukarya. Okey, kat sini ada haiwan, ada tumbuhan. Okey, kemudian dia pergi kepada alam. Yang kedua, alam. Alam dia pisahkan menjadi alam animalia. Sekarang tumbuhan dah tak ada. Okey. Yang ketiga, filem, kumpulan yang lebih kecil iaitu filem chordata. Okey. Filem chordata ni adalah haiwan yang bertulang belakang. Kat sini dia dah keluarkan tapak Sulaiman. Okey, tapak Sulaiman dah tak ada. Okey, kemudian filem pula dibahagikan kepada kumpulan yang lebih kecil iaitu kelas. Kelas mamalia. Okey, ciri-ciri mamalia pelajar mungkin ingat lagi. Ciri mamalia dia menyusukan anak, berdarah panas kan. Apa lagi ciri dia? Badan diliputi bulu. Okey. Jadi haiwan yang tinggal sampai tupai je. Ular dah keluar. Ular bukan mamalia. Kemudian kelas pula dibahagi kepada order. Order yang dibagi contoh kat sini adalah order Carnivora. Order Carnivora ni carnivore. Dia kelaskan berdasarkan tabiat pemakanan dia iaitu dia makan daging dan kebanyakannya adalah haiwan pemangsa. Okey, order pula dia bagi lebih kecil kepada family.
family yang dia bagi contoh adalah family Ursidae. Family Ursidae. Okey, apa maksud family Ursidae ni? Dia adalah 8 jenis beruang. Okey, 8 jenis beruang. Okey, dia dispesifikkan kepada carnivore dan juga kumpulan mamalia. Okey, jap. Okey, last family, kemudian dikecilkan lagi kepada genus Ursus, iaitu beruang. Beruang masih lagi dalam jenis beruang. Cikgu cuba carilah tadi apa maksud dia. Dia kata kebanyakannya beruang Ursus ni beruang yang berwarna coklat. Gitulah beruang. Lepas tu spesies, genus dia bahagikan kepada spesies yang lebih kecil, iaitu spesies Ursus actor. Yang beruang yang besar ni, beruang yang paling besar. Okey, spesies maksudnya tadi dia kata spesies sahaja yang boleh membiak sesama spesies yang sama. Jadi Ursus actor ni dia hanya akan membiak dalam spesies yang sama. Dia tak boleh membiak dengan beruang panda tu, tak boleh. Okey, selesai. Okay, kita dah habis hierarchy taxonomy. Okay, kita nak pergi yang kedua, iaitu sistem tatanama binomial. Okey, sistem tatanama binomial. Okey, sistem pemberian nama saintifik kepada organisma yang kita amalkan sekarang oleh saintis ialah sistem binomial Linnaeus. Okey, sistem binomial Linnaeus. Okay. Setiap nama saintifik terdiri daripada dua perkataan. Perkataan pertama ialah nama genus dia. Dan perkataan yang kedua adalah species. Jadi tak payah dah nak hafal banyak-banyak. Ingat genus, ingat species. Okay. Nama genus bermula dengan huruf besar. Manakala nama species bermula dengan huruf kecil. Okay, nama genus kita tengok kat sini ya. Dia bagi contoh. Burung pekaka, cik-cik. Ni nama biasa yang orang panggil, burung pekaka. Nama jenis dia adalah Alcedo, nama spesies dia Apis. Nama saintifik yang kalau kita tulis tangan, okey, kamu kena praktikkan kalau dalam soalan esei dan soalan esei dah kan. Soalan struktur pun kamu kena jawab macam gini. Alcedo Apis kamu kena gariskan. Okey. Dia kata nama saintifik yang dicetak adalah italic. Ni kalau kita type lah, kita kena guna italic. Kalau kita tulis tangan, kamu nak jawab dalam periksa, kamu kena gariskan dan pisahkan. Ya, dia ada pisah kat sini, ada dua garisan. 1, 2, tak boleh garis sekali. Okey. Kita teruskan. Lain. Penulisan nama saintifik beberapa organisma lain, contoh katak sawah hijau. Kita selalu jumpa katak sawah hijau. Okey, tulisannya jenis dia adalah Rana. Okey, ni dia punya spesies Erythraceae. Okey, kalau cetakan macam inilah Rana Erythraceae. Okey, padi, kita selalu sebut padi. Okey, nama saintifik dia adalah Oryza sativa. Okey, O huruf besar dia punya jenis, sativa dia punya spesies. Okay. Pokok bunga teratai yang selalu kita sebut, okay, namanya Nelumba nucifera. Okay, Nelumba genus, nucifera dia punya spesies. Okay, pokok bunga matahari, okay, Helianthus annus, ini dia punya genus. Annus ni dia punya spesies. Okay. Ni semua cetakan semua ditulis dalam bentuk italic. Okay. Ini nama saintifik yang diberikan semua organisma ini adalah dipakai di seluruh dunia. Okey. Maksudnya samalah. Kalau dekat Malaysia namanya itu, dekat Amerika pun namanya itu. Okey, setiap nama yang diberikan mempunyai gambaran tentang ciri-ciri organisma tersebut. Mungkin juga dicirikan berdasarkan keadaan habitat negara asalnya ataupun mengenang dan menghargai orang yang mengkajinya. Sebagai contoh, nama saintifik kacang pis iaitu Pisium sativus. Ini kacang pis selalu kan kita sebut. Nama saintifiknya dalam sains ialah Pisium sativum L.
di mana huruf L adalah merujuk kepada nama orang pertama yang menamakannya, iaitu Linnaeus. Nama orang Jerman dia. Okey. Piscium sativum L. Kamu kalau nak kaji spesies-spesies baru, bolehlah nanti letaklah nama kamu dekat nama spesies tu. Bolehlah kaji. Okey, kita pergi yang ketiga, yang terakhir, kekunci dikotomi. Okay, kekunci dikotomi merupakan alat yang digunakan oleh ahli taksonomi. Okay, masa tingkatan 4 dulu dah belajar salah satu kerjaya dalam bidang biologi ialah ahli taksonomi. Okay, apa kerja dia? Dia mengecam organisma berdasarkan persamaan dan juga perbezaan ciri-ciri organisma tersebut. Okay, salah satu cara membina kekunci dikotomi adalah dengan membina ciri kuplet. Okay, kita tengok ciri kuplet. Okey, ni gambar yang diambil daripada buku teks kamu muka surat 151. Okey, pelajar boleh tengok ya. Dekat sini ada pokok pinus, ada rama-rama, ada semut, ada cacing, bunga raya, paku pakis, labah-labah dan juga siput. Okey, maksudnya ada haiwan, ada tumbuhan. Ya, ada dan ciri-cirinya berbeza. Okey, kita nak tengok macam mana dia susun. Okey, ini adalah contoh kekunci dikotomi. Okey, sekali pandang gambar tadi, kamu nampak dekat situ ada Okey, dekat situ ada haiwan dan tumbuhan. Jadi, kita tengok dekat nombor 1 tu dia kelaskan 1A, 1B. Dia pecahkan kepada dua ciri, haiwan dan tumbuhan. Okey, dia catat kat situ haiwan. Okey. Haiwan, kita rujuk nombor 2. Okey, nombor 2, kita pergi sini pula. Haiwan mempunyai kaki, tidak mempunyai kaki. Dua ciri yang berbeza. Okey, mempunyai kaki, dia suruh rujuk nombor 3. Nombor 3 ada 3A, 3B. 3 pasang kaki. Okey, cikgu pergi 3 pasang kaki. Rujuk pula nombor 4. Nombor 4 ada dua ciri, sama ada bersayap atau tidak bersayap. Okey, kalau 4A dia adalah rama-rama. Okey, tidak bersayap dia adalah semut. Okey, kalau cikgu patah balik, cikgu pergi dari sini. Semut tidak bersayap. Okey, dia pergi dari 4, dia pergi ke 3. Mempunyai 3 pasang kaki. Dari nombor 3 tadi dia pergi nombor 2. Mempunyai kaki. Dari 2 dia pergi nombor 1. Ia adalah haiwan. Okey, itu cara dia baca lah. Okey, cikgu nak pergi satu contoh lagi. Tumbuhan. Tumbuhan, rujuk terus nombor 6. Okey, kita terus pergi nombor 6. Okey, 6 ada dua ciri, sama ada berbiji atau tidak berbiji benih. Okey, kita pergi 6A, rujuk 7. Pergi 7 pula. Okey, 7 ada dua ciri, tumbuhan berbunga, tumbuhan tidak berbunga. 7A, tumbuhan bunga raya. Tumbuhan berbunga, bunga raya. Okey, tumbuhan tidak berbunga, pokok pinus. Ataupun cikgu patah balik, pokok bunga raya. Dia adalah tumbuhan berbunga, 7A tadi. Lepas tu dia pergi nombor 6. Dia 6A kan, berbiji benih. 6 tadi dia terus daripada nombor 1. Dia adalah tumbuhan. Macam itulah cara baca kekunci dikotomi. Okey. Okey, kekunci dikotomi adalah spesifik untuk satu jenis pengecaman. Dia tengok ciri-ciri, dia buat pengecaman. Okey, salah satu kaedah saintifik kamu ingat lagi kan, memerhatikan dan membuat pengecaman pada bahan. Okey, kekunci dikotomi yang berlainan digunakan untuk pengecaman jenis organisma yang berlainan. Ciri-ciri yang dipilih ialah ciri yang mudah diperiksa dan dilihat. Okay, spesies sebelah ni tak tahu spesies apa, ada mata 4. Okay, ciri-ciri yang bertindih di dalam organisma ini perlu, ciri-ciri yang organisma yang bertindih perlu dielakkan. Maksudnya berkaki dengan tidak berkaki, kita kena spesifik lah. Jangan ada ciri yang sama. Kalau ciri yang sama kita tak boleh
pisahkan dia nanti kan, tak boleh nak kelaskan dia. Ya, yang ni cubalah cari spesies apakah haiwan ini. Okey. Organisma. Tadi kekunci dikotomi. Itu tadi bentuk nombor. Yang ini pula dalam bentuk kekunci labah-labah. Okey. Ni pun dalam buku teks kamu. Okey, kekunci labah-labah. Okey, organisma. Okey, kumpulan besar dia pecahkan kepada haiwan dan tumbuhan. Okey, mempunyai kaki. Okey, mempunyai kaki, 3 pasang kaki atau lebih daripada 3 pasang kaki. 3 pasang kaki maksudnya ada 6 kaki ya kan? Manusia ada sepasang kaki sebab ada 2. Okey, 3 pasang kaki pula bersayap atau tidak bersayap. Bersayap, rama-rama. Tidak bersayap, semut. Okey. Okey, kalau cikgu patah balik, rama-rama dia bersayap, dia mempunyai 3 pasang kaki, mempunyai kaki. Dia adalah haiwan dan dia adalah organisma. Okey, cikgu pergi sini pula. Organisma tumbuhan sama ada tidak berbiji atau berbiji benih. Cikgu pergi yang berbiji benih. Berbunga atau tidak berbunga, pergi yang tidak berbunga. Dia adalah pokok pinus. Okey, samalah juga yang lain. Okey, cikgu rasa cukup untuk hari ini. Kamu dah belajar 3 cara untuk mengkelaskan organisma. Okey, kita sambung buat latihan. Terima kasih pelajar.